Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Kali ini kita akan bincangkan mengenai satu tajuk iaitu limit. Right? Limit. So, kita nak lihat the idea of limit. Now, kita akan pergi kepada to find the limit of a function when x approaches a number c. C adalah suatu constant ya. Right. So now kita pertimbangkan contoh ini. Right, kita akan pertimbangkan satu contoh iaitu suatu piecewise function. Jadi dalam piecewise function ni kita ada yang pertama sekali ini adalah fungsi kuadratik, lepas tu ini adalah satu garis lurus. Jadi kita perhatikan untuk fungsi kuadratik ini syarat dia x itu mesti kecil dan sama dengan 2. Dan untuk fungsi linear ni, garis lurus ini, dia punya syarat dia iaitu domain dia adalah x besar dari 2. Okey, untuk kita start off discussion kita, ada baiknya kita buat sedikit lakaran seperti yang saya tunjukkan dekat bawah ni. Yang ni. Alright. Jadi cuba kita lihat di polinomial di piecewise function ni, kita lihat poin yang paling penting adalah 2 2. Jadi kita hanya tulis macam ni. Kita buat 1.2 kat sini. Lepas tu kita buat macam partition sikit. Partition satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Jadi kita perhatikan kita kena isi partition ini sebenarnya. Yang belah kanan ni apakah fungsi yang terlibat dan sebelah kiri ni apakah fungsi yang terlibat. Jadi kalau kita lihat ini kan 2. Jadi yang sebelah kanan ini adalah nombor yang lebih besar dari 2. Sebab itulah kita kena pertimbangkan fungsi linear ini. Sebab syarat ni kan, syarat ni x besar dari 2 kan. So kita akan letak x tambah 2 ni di sini. Sementara yang satu lagi tu di sebelah kiri. So maknanya kita kena pilih fungsi yang betul untuk setiap portion ini. Okey. Now, apabila kita dah letakkan fungsi yang betul ini, jadi kita akan start examine. Akan start melihat dia punya limit tu. So, jadi nampak tak ada 1 dan 3 ni? Ini adalah satu nilai contoh saja. Satu nilai contoh, kita nak melihat macam mana nilai-nilai x menghampiri 2 dari sebelah kanan dan juga beberapa nilai x menghampiri 2 dari sebelah kiri. So ini boleh ambil nilai-nilai yang selain daripada 1 dengan 3 lah. So saya ambil 1 dengan 3 sebab nak biar dia hampir dengan 2. So jadi kita akan treat dia satu persatu. Kita lihat dulu dari sebelah kiri Dari sebelah kiri. So maksud dia apabila nilai-nilai x menghampiri 2 dari sebelah kiri. Jadi kalau kita perhatikan, kita start dengan 1, x sama dengan 1, kita nak dapatkan apakah nilai y dia. Jadi kita akan menggunakan fungsi kuadratik ini. Jadi apabila dia menghampiri 2 dari sebelah kiri, nilai 1 ni akan berkurang lah, betul tak? 1, 0.5, dia makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Bukan makin kurang, makin meningkat. Sorry. 1, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.99, 1.9999 dan sebagainya. Dia menghampiri 1. Kita nak lihat kalau dia menghampiri 2 ni, apakah nilai y tu? So kita nak tahu nilai y dia. Jadi kita pun boleh buat table. Ini cara pertama ya. Kita ada 2 cara tau. Cara kedua nanti kita akan cuba sketching the graph. Ini cara pertama, kita kena buat table. Nampak tak yang saya bulatkan ni? Yang bulatkan ni kita start off dengan 1. Lepas tu nilai 1 ni akan bertambah, betul tak? Dia akan bertambah menghampiri 2. Nampak? Menghampiri ya, bukan ke 2. Menghampiri 2. Sebab itu kita ada 1.9999 dekat sini. Jadi yang paling penting adalah kita nak dapatkan nilai y ni. Jadi jangan lupa kita kita perlu menggunakan the right equation. Persamaan yang betul, jangan salah ambil. Jangan ambil yang ini pula, kena ambil yang ini. Jadi kita hanya perlu masukkan nilai x tu. Macam ni kan, x sama dengan 1, masukkan dekat sini. Dapatkan nilai
Y. Yang ini adalah 1.5 kan. Masukkan X sama dengan 1.5 ni ke dalam sini, tekan calculator, kita akan dapat nilai ni. Begitulah seterusnya kita nak melihat pattern dia. Jadi kalau kita perhatikan nilai Y ni, nampak tak? Dia akan menghampiri suatu nombor, betul tak? Dia akan menghampiri nombor 4. Sebab itulah kita dapat yang ini. Maksud dia ini adalah limit fx ini apabila x menghampiri 2. Okey, tandaan kat sini bermaksud, nampak tak tandaan negatif ni? Ini bermaksud x menghampiri 2 dari sebelah kiri. Ya, ini dari sebelah kiri. So dia sama dengan 4. Dia menghampiri 4 lah maksud dia. So jadi ini adalah bila kita cuba selesaikan sebelah kiri. Now kita guna cara yang sama juga, pakai table, kita gunakan bagi sebelah kanan pula. Jadi maknanya kalau sebelah kanan, nilai-nilai X yang kita pertimbangkan adalah 3 dan nilai-nilai yang kurang dari 3. So 3, 2.5, nampak tak? Dia makin kurang sampai dia menghampiri 2. So idea dia macam tu. Dan kita mesti menggunakan yang persamaan linear ni. Jangan pakai yang ini. Ini dah kita pakai kan. Yang ini. Kita kena pilih yang betul. Jadi oleh sebab itu kita dapat yang ini. Okey? Nampak tak? Ini kita start dengan 3 kan? Jadi kita guna proses yang sama. Kita akan gantikan 3 ni, masukkan ke dalam X tambah 2 ni. Masukkan satu persatu. Nampak tak? 3 ni makin kurang sampai dia menghampiri 2 kan? So kita cuba masukkan, ini adalah nilai X, kita nak dapatkan nilai Y. Jadi kita masukkan, cuba kita perhatikan pattern dia. Sampai bawah ni dia akan menghampiri nilai 4. Oleh sebab itu, limit dari kanan apabila X menghampiri 2 dari sebelah kanan, nilai dia adalah 4. Jadi sebelah kiri tadi 4, sebelah kanan ini 4, maka bolehlah kita buat kesimpulan bahawa limit itu adalah 4. Okey? Okey, itu cara satu menggunakan table. Cara kedua adalah kita cuba sketching the graph. Okey, jadi kalau kita sketching the graph, kita sebenarnya akan dapat rajah ini. Ya, akan dapat ini. So ini adalah yang kuadratik tu, yang ini adalah garis lurus tu. So kita sambungkan. Jadi by looking at the graph, kita dah boleh justifikan limit tu menghampiri nilai apa. Jadi kita ada dua bahagian kan? Kan kita nak check limit kiri atau kanan, betul tak? Right. Katakan kita ambil yang kanan dulu. Cuba kita lihat ya. Ini adalah 2, betul tak? Ni 2. Jadi kita nak lihat nilai-nilai X yang kita tak tahu dekat sini. Apabila dia menghampiri 2, apakah nilai Y dia? Jadi pertama sekali, kena ambil graf yang mana satu. Graf kat sini kan ada 2 kan. Ini adalah kuadratik, ini adalah linear, betul tak? Jadi kalau kita mempertimbangkan nilai-nilai X dari sebelah kanan, of course kita akan ambil yang ini. Sebab ini adalah garis yang melibatkan sebelah kanan. Jadi kita akan lihat yang ini. Ya? So, jadi kalau kita perhatikan, apabila X menghampiri 2 dari sebelah kanan, maka nilai Y dia akan menghampiri nilai 4. Jadi, dari sebelah kanan, limit dia adalah 4. Okey, jadi sebab itu kita ada yang ni. Ya? Limit fx, bila X menghampiri 2 dari sebelah kanan adalah 4. Sama macam table tadi. Okey, kalau yang sebelah kiri pula, sama juga idea dia. Dari sebelah kiri, so ini adalah X dia 2 kan. So jadi apabila X menghampiri 2 dari sebelah kiri, maka nilai Y dia akan menghampiri nilai 4 juga. Jadi sebelah kiri pun kita dah dapat 4, tadi sebelah kanan dah dapat 4, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa the limit fx when x approaches to 2 is equal to 4. Okay, so ini cara dia. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Okay, sekarang ni macam mana kalau nombor ni tak sama? Katakan ini dapat 4 sebelah kanan, sebelah kiri dapat 14. Dia tak sama. Alright, kalau dia tak sama, maksud dia
the limit itu tak wujud. The limit does not exist. Right? So limit ni kalau kita nak kata dia exist, the right and the left limit must be equal. Dia mesti sama. Kalau ini 4, ni kena 4. Dan satu lagi syarat, saya nak terangkan juga, kalau salah satu ni ataupun dua-dua ini mengandungi infinity, so pun tak boleh juga. So maksud dia, the limit still does not exist juga. Dia tak boleh infinity ya, dua-dua infinity ke, salah satu infinity ke, pun tak boleh juga. The limit does not exist. Dan kalau nombor ni tak sama ke, does not exist juga. So limit exist apabila kedua-dua ni adalah suatu nombor dan nombor tu sama. Right? Okey, kita tengok contoh lain. Yang ni apa pula? Okey, yang ini. Ini ada satu definition. The statement limit ini sama dengan L ini means that the value of fx ni boleh kita the value of fx will be closely to L by taking x close to C but not necessarily equal to C. Right? So, ini adalah definition, tapi apa yang saya nak highlightkan adalah yang ini. Contohnya yang ini. Kalau kita tengok elok-elok kan, yang ini, alright, ini adalah satu garis lurus, betul tak? Tapi dalam garis lurus ni, this part dia ada loophole, perasan tak? Ada loophole. Loophole. Maksud loophole ini adalah, okey, kalau kita mengambil x sama dengan 3 kat sini, x equal to 3, maksud dia tak ada nilai y. Tak bolehlah kita ambil nilai y sebab di sini kan loophole, dia tak bersambung ni kan, nampak tak? So jadi untuk x sama dengan 3, there is no y value. Itu kalau kita nak pertimbangkan point. Akan tetapi bila kita membincangkan mengenai limit, kita kerap menyebut approaches bermaksud menghampiri, bukannya perlu point tersebut, hanya memadai dia menghampiri. Jadi dengan kata lain, kalau kita nak membincangkan the right limit and the left limit, dalam kes ini sebenarnya the limit exist dan nilainya pun sama. Cuba kita lihat ya. So, by looking at this graph, cuba kita lihat pada point 3, pada point 3 ni, cuba lihat. So, cuba kita considerkan limit sebelah kanan, the right limit. So, apabila nilai-nilai x menghampiri 3 dari sebelah kanan, apa nilai y dia? Nilai y dia akan menghampiri nilai 6. Saya sebut menghampiri nilai 6. Kan? So, jadi dalam kes ini, had kanan adalah 6. Okey, had kiri pun sama juga. Apabila x menghampiri 3 dari sebelah kiri, nilai y dia akan menghampiri 6 juga. So, dalam hal ini, the left is 6, the right is 6, maka the limit is 6. Dengan kata lain, the limit exists. Walaupun ini tak sama, itu tak apa. Ini kalau kita nak sebut pasal ini, nanti kita akan bincang mengenai continuity. Dan ini kena masukkan. Ini kena pertimbangkan. So, kalau tak ada ini, maknanya the given function is not continuous. Yang tu kemudian lah. Alright. So, jadi kita pergi kepada yang ni pula. So, macam mana kita nak dapatkan, ini satu lagi contoh. Contoh ini melibatkan triangle lah. Okey. Macam mana kita dapatkan limit x approaches to 0 bagi fungsi sin x over x. Jadi kita boleh menggunakan pendekatan yang sama. Kita cuba pakai table. Cuba tengok ni. Nilai yang penting adalah kosong, betul tak? Yang ni kosong. Jadi kita bolehlah buat diagram kecil sikit dekat sini macam ni. Ni kosong, kan? Jadi kalau ni kosong, apa sampel nombor yang boleh saya pertimbangkan? So saya boleh ambil ini 1, ini negatif 1. Ambil nilai contoh aja, yang hampir dengan kosong tu. Jadi maknanya kita akan pertimbangkan apabila nilai-nilai x ini dari sebelah kanan ini menghampiri kosong, apakah nilai y? Right? Satu lagi, apabila nilai x ini menghampiri kosong dari sebelah kiri,
apakah nilai y. So kita buat table. Jadi bila buat table, kita dapatlah yang ini. Yang ni kita letak ini nilai x kita tahu. Yang ni ya. Satu ni ya. Nilai x kita. Jadi kita pun masukkan dekat sini. Kita nak tengok. Jadi bila kita masukkan dekat sini, so nilai 1 dia makin berkurang lah. Berkurang sampai dia menghampiri kosong kan. Yang penting adalah sebelah kanan ni. Jadi kita pun masukkan. Kita tekan kalkulator, masuk satu-satu ke dalam sini. Sin 1/1 berapa nilai dia? Sin 0.8 per 0.8 berapa nilai dia? So kita perhatikan nilai ini. Cuba tengok nilai ini akan menghampiri nilai apa ni? Kalau kita perhatikan betul-betul nilai ini, table ini, nilai y ini akan menghampiri nilai 1. Sebab itu kita ada ini. Limit sin x over x, when x approaches to 0 from the right, it will approach 1. Okay, so yang ini. So cara yang sama juga kita buat untuk yang sebelah kiri. Kita akan dapat yang ini. Yang ini kamu cuba isi. Bila kamu cuba isi, kamu akan dapati nilai dari sini akan dapat 1 juga sebenarnya ya. Dapat 1 juga. Jadi sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, maka limit dia adalah 1. The limit exists and it is equal to 1. Okey, selain daripada itu, kita ada contoh. Okey, ni dia punya jawapannya. Ini adalah jawapan dia. Okey. Kalau kita nak based on graph, maka kita kena tahulah macam mana lakaran graph tu. So yang ini. So kalau kita tak boleh produce graph ini, kita boleh guna table tadi tu. Okey. Andai kata kita dapat graph ini. Kita tahu graph ini. Misal kata. Jadi by looking at the graph, kita dah boleh dapat jawapan dah sebenarnya. Limit from the left apa, limit from the right apa. So cuba kita pertimbangkan limit ini. Limit from the right. Had dari sebelah kanan kan. So when x approaches 0 from the right, nilai y dia apa? 1. Sebab itu kita dapat 1 kat sini. Dan apabila yang sebelah kiri pula, when x approaches to 0 from the left, nilai y dia adalah 1 juga. Sebab itu kita dapat sini 1, sini 1, maka hasil dia adalah 1. Alright, ini contoh yang pertama mengenai trigo. Contoh yang kedua, saya tunjukkan dua contoh ini sebab nanti dua-dua contoh ini kita akan banyak guna. Ya, akan banyak guna. Akan gunalah. Alright, now sekarang ni kita ada ini. Limit x equal to 0, right? Cos x tolak 1 over x. So, apakah jawapan dia? So, jadi sebenarnya kita boleh gunakan table macam tadi, ya, boleh gunakan table macam tadi. Nanti yang ini kamu cuba dapatkan jawapan dia. Adakah saya bagi kat sini? Tidak, saya tak bagi kat sini. So yang ini kamu boleh cuba tengok, cuba dapatkan apakah jawapan dia. Sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa, tengok. Ya, kita boleh tahu apakah jawapan dia. Yang ini kamu boleh check kemudian ya. Okey, yang ini pula kita nak lihat satu lagi function yang melibatkan trigo, which is a bit interesting. Cuba lihat kat sini. Kita ada apa kat sini? Kita ada sin pi over x when x approaches to 0. Okey. Di sini dia menyatakan limit ini does not exist. Why? Okey. Kalaulah kita diberi lakaran dia macam ni. Lakaran untuk yang ini sebenarnya adalah yang ini tau. Daripada ini sampai sini dia cukup halus, sangat-sangat rapat dekat sini. Lepas tu dikembang balik ke sebelah kanan. So ini adalah rajah dia. Okey, kenapa dia katakan the limit ni does not exist? Sebab apa? Okey, saya jelaskan. Kalau based on this graph, kalau kita perhatikan graph ini, cuba kita perhatikan. Okey, sekarang ni nombor yang penting berapa? Kosong, betul tak? Ini kosong kan? So kita akan fokuskan kepada kosong ni, pada ni lah. Pada kosong ni lah kan? Jadi kita akan pertimbangkan dari sebelah kanan dan juga dari sebelah kiri. Tengok apa jawapan dia. Baik. Kalau kita pertimbangkan sebelah kanan, when x approaches 0 from the right, apakah nilai y? Cuba agak. Apakah nilai y? Okey.
Nilai Y dia apabila X menghampiri kosong di sebelah kanan, nilai Y ni ada dua, iaitu 1 dan juga negatif 1. Sebab dia fluctuate tau. Dia fluctuate sekejap atas, sekejap bawah, sekejap atas, sekejap bawah. Jadi sebenarnya nilai Y dia boleh ada dua jawapan. 1 dan juga negatif 1. Sebelah kiri juga sama. Apabila X menghampiri kosong di sebelah kiri, jawapan dia 1 dan juga negatif 1. Mana boleh macam tu? Kalau kita sebut limit dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri, jawapan dia 1 je. Ini dari sebelah kanan ada dua jawapan pula, dari sebelah kiri ada dua jawapan pula. Jadi tak boleh macam tu. Sebab itu kita katakan the limit does not exist. Okay? Okay, now kita pertimbangkan ini pula satu contoh kat sini. Alright, ini adalah piecewise function. Satu part belah sini, satu part belah sini. Okey, kita tengok limit ini kan. Limit ini, nombor penting adalah apa? Nombor penting adalah 5, betul tak? 5. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Okey, ini yang saya bulatkan ni, 5 ni, ini penting tau. So, kita akan beri titik tolak daripada sini. Yang ni. So, kita nak check dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Yang mana satu? Okey. Yang mana satu pula, apakah nilai Y dia? Alright, kalau kita lihat dari sebelah kanan, so kita akan pertimbangkan apabila X menghampiri 5 dari sebelah kanan. Okey, pertama sekali kena tahu, bila kita sebut sebelah kanan, graf mana yang terlibat? Tentulah graf ini, betul tak? Graf ini mana boleh, ini sebelah kiri daripada 5. So kita akan pertimbangkan graf ini. Jadi apa-apa hal pun nilai Y akan datang dari sini. So, apabila X menghampiri 5 dari sebelah kanan, nilai Y akan menghampiri nilai 4. Menghampiri nilai 4 ya, hanya cukup menghampiri, dah cukup. Dekat sini, kalau dia loophole ke, dia sebenarnya ada point ke, itu tak kisah. Sebab kita menggunakan terms approaches, menghampiri. Jadi, untuk sebelah kanan, nilai Y dia adalah 4. Untuk sebelah kiri, nilai Y dia adalah 2. Nampak tak? Dia berlainan. Tak boleh lah. Tak sama. So, kalau dia tak sama, maka kita katakan the limit does not exist. Okey, contoh lain, ini pun, dari sini kita dah boleh tahu dah ya. Jadi, kita lihat kat sini, ini ada macam-macam graf kat sini. Kita pertimbangkan, okey, apa nilai yang penting? Kita nak jadi anchor kita ni. Okey, nilai dia adalah negatif 2, betul tak? Okey, di sini negatif 2. So, point ini yang akan kita pertimbangkan. Jadi, kita nak lihat apakah nilai Y dia. Okey, now, kita nak lihat dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Okey, pertama sekali, graf yang mana satukah yang terlibat untuk sebelah kanan? Jadi, dah saya tuliskan dah. Graf ini yang terlibat untuk kita pertimbangkan bila mencari the right limit. Sementara, for the left limit, kita akan menggunakan graf ini. Jadi, apabila nilai-nilai X menghampiri negatif 2 dari sebelah kanan, nilai Y dia akan jadi 5. Dari sebelah kiri pula, nilai Y dia akan dapat 5 juga. Jadi, oleh sebab itu, the limit exists. Dan nilai dia adalah 5. Macam mana pula dengan ini? Yang ini. So, kita lihat dulu nombor yang perlu kita libatkan. Nombor dia ada 4. So, nampak tak yang saya bulatkan ni? Nilai 4 ini. So, kita akan pertimbangkan had sebelah kanan dan had sebelah kiri. So, untuk sebelah kanan, tanya dulu dia melibatkan graf yang mana satu? Of course, dia melibatkan graf ini. Sementara yang sebelah kiri ni, dia hanya melibatkan ini sahaja. So, saya dah tulis dah right and left tu untuk kita pertimbangkan. Jadi, untuk had sebelah kanan, apabila X approaches 4 from the right, the Y value will approaches the value of 2. So, kita dapat 2. Untuk sebelah kanan pula, apabila nilai-nilai X menghampiri 4 dari sebelah kiri, ini graf dia. So, nilai Y dia adalah 7. Dan sekali lagi kita bertembung dengan jawapan yang tidak sama, maka kita katakan the limit does not exist. Okay guys. So, yang ini pun sama, kamu boleh lihat
Yang ni more example di mana contoh ini kalau kita perhatikan, okey, yang pertama sekali, what is the value? The value is 1 satu yang ini yang saya bulatkan. Jadi yang kedua, kita kena identify graf yang mana satu yang kena kita pertimbangkan, belah kanan ke belah kiri. So kena pastikan yang mana satu dulu, dan baru kita dapatkan dari sebelah kanan berapa. Limit dari sebelah kanan apabila x menghampiri 1 dari sebelah kanan, nilai y dia adalah 2. So dapat 2 kat sini. Sementara yang sebelah kiri pula kita dapat 4. So 2, 4. So does not exist. Okey, yang ini pula dia melibatkan infinity. Okey, dia melibatkan infinity. Okey, katakan kita diberi ini apa ni? Rational function, betul tak? The basic function yang akan bergerak ke kanan sebanyak 2 unit. Contohnya macam itulah. So ingat semula pasal domain and graph sebelum ni. Jadi this is the sketching. Okey, cuba kita lihat apa kat sini. Yang penting adalah 2, betul tak? Dia pertimbangkan nombor 2. So kita bulatkan dulu 2 kat sini. Ini 2. So kita akan melihat when x approaches 2 from the right, apakah nilai y? Jadi kalau kita perhatikan, nilai y apabila x menghampiri 2 dari sebelah kanan, nilai y dia makin besar tau. Nampak tak ni? Dia naik ke atas ni. Jadi nilai y dia adalah positif infinity. Sementara yang sebelah kiri pula dia pergi ke bawah ni, kita dapat negatif infinity. Kan saya dah bagi tahu tadi kan, limit ini, hasil limit ini tak boleh ada infinity. Even kalau ini plus ini positif infinity, ini positif infinity sekalipun, asalkan dia infinity, dia mesti does not exist. Okey. So contohnya yang ini. Tak ada contoh dah. Okey, tak ada contoh dah. Okey, tak apa. So kita lihat yang ini ya. Where is it? Ada lagi tak? Oh, yang ini. Okay guys. Yang ini. Nampak tak? Bila kita cuba selesaikan masalah ini, dia end up dengan apa? Dia end up dengan jawapan from the right, positive infinity. From the left, positive infinity juga. Tapi dia tetap infinity. Dan jawapannya tetap akan dapat does not exist. Macam ni Okey. Kita pergi kepada beberapa contoh. Ada 2 contoh saja lagi. Jadi kita perhatikan contoh ini. Ini ada 2 soalan ni. Soalan yang pertama dia tanya the limit when x approaches to -2. Maksud dia kita kena carilah left and right ni berapa nilai dia. Jadi kita tengok nombor penting adalah negatif 2 kan. Kita tengok kat sini yang saya bulatkan ni, warna merah ni. So jadi bila kita lihat 2 ni, kita nak lihatlah when x approaches to 2 from the left, when x approaches to 2 from the right. Jadi kita akan pertimbangkan ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jadi kita akan dapat dua-dua jawapan tu sebagai 5 dan 5. Jadi the limit exists and the value is 5. Akan tetapi bila kita cuba nak menyelesaikan yang satu lagi ni, 4, kita akan dapati nilai yang berbeza. Sebab apa berbeza? Okey, cuba tengok yang ni. Kalau nilai-nilai x menghampiri 4 dari sebelah kanan, maka nilai y akan menghampiri nilai 2. Okey, sebelah kanannya 2. Dan bila kamu cek untuk sebelah kiri, kita dapat 7. Jadi berbezalah. Bila tak sama, kita katakan the limit does not exist. Okey, last one adalah yang ini. Saya dah bagi jawapan pun. Contohnya macam ni kan. Kita nak cari limit bagi satu function ini pada 3. Tengoklah 3. 3 kat sini kan. 3. Dari sebelah kiri dapat berapa? Dari sebelah kiri kita dapat positif infinity. Dari sebelah kanan kita dapat berapa? Dari sebelah kanan kita dapat positif infinity juga. Jadi dua-dua tu positif infinity. Bila ada infinity, kita katakan the limit does not exist. Macam mana dengan 7 pula? 7 kita dapat apa? Okey, from the right dapat berapa? From the right, when x approaches 7 from the right,
the value of y approaching 2. Okey, sebelah kanan adalah 2. Tetapi sebelah kiri, when x approaches 7 from the left, the y value, nampak ke bawah ni? Negative infinity. So, sebelah kiri negative infinity, sebelah kanan 2. Jadi tak sama. Lepas tu ada pula infinity. Jadi oleh sebab itu, the limit does not exist. Okay guys, so sampai sini dulu video kita. Hope you enjoy the video. See you in the next video.